Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah beriman kepada Allah. Okey. Beriman kepada Allah. Nampak kan? Nampak. Okey, baik. Okey, kalau nampak, bacakan maksud beriman, Fairuz. Maksud iman dan rukunnya. Iman dari segi bahasa ialah membenarkan, manakala dari segi istilah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Okay, ni semua ke? Lagi semua. Satu perenggan tu. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula bermaksud membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Okey, baik. Ringkasnya, iman tadi, maksud iman tu sendiri adalah daripada bahasanya ialah membenarkan. Okey, iman maksudnya membenarkan. Okey, daripada sudut istilah ialah membenarkan dengan hati, i'tiqad dengan hati, kemudian mengaku dengan lisan. Kita mengaku dengan lisan, kita sebut dengan lisan bahawasanya kita ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan beramal dengan anggota badan. Apa sahaja amalan kita tu kita buat berdasarkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita beramal dengan anggota badan. Maksudnya buat suruhan Allah dan tinggalkan larangan Allah. Okey. Mukris. Ya, Ni baca rukun iman ni. Jom. Yang ni. Saya rutin baca sangat ni. Okey, rukun iman ialah beriman kepada yang ni Allah. Ni Apa dah? malaikat. Okey, yang ni kitab, Rasul. Yang ni hari kiamat. dengan qada. Okey. Seperti mana yang kita tahu, rukun iman dia ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Okey, Nafis, yang ni. Nafis. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan asas kepada rukun iman yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rukun iman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjawab soalan Jibril alaihi salam tentang iman. Okey, hadis dia.
an an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Terjemahan, bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan kadar dan keadaan baik dan buruk. Okey. Kat sini Rasulullah menjelaskan rukun iman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Maksudnya dalam hadis ni, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kesemuanya adalah rukun iman. Hadis tu berbunyi antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan bahawa kamu beriman kepada Allah, ni satu, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, yang kedua, wa kutubihi, kitab-kitabnya, yang tiga, wa rusulihi, rasul-rasulnya, yang keempat, dan wal yaumil akhir, hari akhirat, yang kelima, dan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada ketentuan Allah yang baik dan buruk. Dan ni ketentuan pada beriman pada qada dan qadar ni adalah yang keenam. Okey. Ain. Tajuk beriman kepada Allah ni. Al-Quran mengajar manusia melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Dengan ini mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaannya. Okey, baik. Okey, baik. Al-Quran mengajar manusia melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah. Dengan ini mereka dapat menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ajar kita supaya kita fikir tentang ciptaan Allah. Jangan fikir bagaimana Allah diciptakan. Ada orang fikir Allah ni mesti ada, siapa yang buat Allah tu? Dia fikir macam tu. Sehingga kan satu tahap dia jadi, ada yang jadi gila sebab fikir Allah ni kat mana. Padahalnya Al-Quran dah ajar dah. Dalam satu ayat yang lain dia kata lam yalid wa lam yulad. Dalam surah apa tu? Lam yalid wa lam yulad. Surah Al-Ikhlas. Al-Falaq. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Falaq. Al-Ikhlas. Okey, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tu tak ada anak dan Allah tu tak ada mak ayah. Dia tidak diberanakkan. Bukan macam kita. Kita diberanakkan oleh mak kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak ada anak dan dia tidak diperanakkan. Dan Al-Quran juga ajar supaya kita berfikir dan kita tengok tentang ciptaan Allah. Tengok bukit, subhanallah, tingginya bukit, hebatnya Allah. Kita tengok awan, tengok langit, tengok awan. Allah, Tuhan tu buat langit tu tak ada tiang pun, tapi tak pernah jatuh lagi, tak pernah keluar berita kan satu negeri tu dihempat oleh langit yang jatuh tiba-tiba kerana tiangnya patah kan. Tak ada tiang pun. Allah Subhanahu Wa Taala tu dia ciptakan langit. Kita tengok kejadian bulannya, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia cipta bulan. Masa tengah-tengah bulan tu penuh, tiba-tiba makin mengecil, tinggallah bulan sabit. Lepas tu dia membesar balik sampai di pertengahan bulan pula bulan tu jadi mengambang balik. Siapa yang buat tu? Kita hebat Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh buat macam tu. Bulan tu kalau kita tengok daripada jauh, dia jadi, dia jadi macam tu. 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 Dia jadi macam tu.
mengembang, lepas tu dia kecil sikit, lepas tu tinggal bulan sabit, lepas tu dia makin besar balik sampailah dia bulat balik. Okey. Pernah tak kita fikir macam tu? So awak kalau tengok something, tengok air terjun yang cantik ke, kita sebutlah subhanallah, maha suci Allah, cantiknya apa yang Allah buat. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Dia menciptakan apa-apa jua yang dikehendaki, dan ingatlah Allah itu maha berkuasa terhadap sesuatu. Okey. Boleh. Allah dialah Allah lah penguasa bagi segala yang ada di langit dan di bumi dan di antara kedua-dua, antara langit dan bumi itu. Okey, sambung Ain yang bawah ni. Yang ni. Allah yang mencipta dan memiliki alam ini sepenuhnya, dan hanya Dia yang berkuasa mentadbirnya. Seluruh alam berada dalam kekuasaannya. Hal ini boleh diamalkan dengan seorang periksa robotik. Dialah yang memiliki robot dekatnya, dan dialah juga yang berhak mengatur serta mengawal robot tersebut mengikut kehendaknya. Oleh itu, kita wajib yakin bahawa hanya Allah SWT yang berhak disembah dan ditaati, dan kepaduan kepadanya adalah mutlak. Inilah seruan para rasul seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. Okey. Allah ni dia mencipta dan memiliki semua yang ada di alam semesta ni. Perumpamaan kita boleh dan Allah tu boleh mengawal semua yang ada di langit dan di bumi. Perumpamaan dia macam contoh orang yang reka robot. Pereka robot tu dialah yang boleh mengawal robot tersebut. Betul. Awak ada kereta kontrol. Awak yang kontrol kereta tu untuk dia pergi straight ke, dia belok kanan ke, belok kiri ke, sebab benda tu contohnya dia yang cipta, awak yang cipta kereta tu. So awak yang boleh kawal dia. Dan kita tahu bahawasanya bila Allah yang cipta semua benda yang ada di langit, di bumi, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah dah aturkan. Dan Allah lah yang berkuasa ke atas semua makhluk yang dia cipta. Okey. Okey. Ciri dan kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa belum baca? Aisyah. Aisyah ada kan? Baca sikit Aisyah. Baca yang wahai teman tu ke? Ni. Okey, mengesakan Allah dalam semua jenis ibadat. Okey. Dia ada macam apa ni kita kata ni? Pantun ke? Okey, baca. Wahai teman yang beriman, esakan Allah sebagai Tuhan. Pelihara ibadah sebagai amalan, itulah tanda sempurna iman. Okey. Wahai teman yang beriman, esakan Allah sebagai Tuhan, pelihara ibadat sebagai amalan, itulah tanda sempurnanya iman. Okey, yang kedua. Bermula dari ibadah solat hingga kepada mengeluarkan zakat, semuanya fardu dan juga sunat. Dikosatkan niat. Hanya Allah dikosatkan niat. Okey, yang rangkap
Rangkaian yang kedua ni dia cerita dengan apa yang kita kena buat dengan perbuatan anggota kita tu. Kena buat solat dengan adanya zakat, buat segala fardu, buat segala amalan sunat, dan kosakkan Allah dalam niat tu. Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, Kepada Allah serahkan segala, hanya Dia memberi pahala. Jangan sesekali membuat dosa, jadi hamba-Nya setiap masa. okey, next. Setia kepadanya, jangan derhaka. Tauhidkan Dia setiap ketika. Hidup mati hanya untuknya, amalan diterima selama-lamanya. Okey. Peringatan supaya kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mati kita tu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amalan akan diterima, amalan baik kita akan diterima. Okey, kemudian yang kedua, takut kepada Allah. Okey, cerita kat sini, pernahkah tuan-tuan mendengar kisah benar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang seorang pemuda yang mengambil kesempatan terhadap kesusahan sepupu perempuannya yang memohon bantuan kewangan daripadanya. Okey, dia ada seorang lelaki ni, sepupu dia minta tolong, suka minta tolong daripada dia dengan kewangan. Maksudnya sepupu dia ni perempuan, dia pergi minta dengan lelaki tu nak pinjam apa-apa daripada bantuan kewangan, pinjam duit lah, senang cerita kan. Dia mensyaratkan supaya sepupunya berzina dengannya. Dia kata kalau nak boleh, tapi kau kena tidur dengan aku, contoh dia. Apabila sepupunya mengingatkan kepada Allah dengan berkata, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai sepupuku, dengan mengajak aku berzina ni? Pemuda tersebut menjadi gemetar ketakutan, lantas meninggalkan sepupunya yang perempuan itu bersama-sama dengan hartanya. Begitulah hebatnya iman yang dapat mengawal diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kita pernah dengar bahawa seorang pencuri tidak akan mencuri sekiranya dia beriman. Seorang yang peminum arak tidak akan meminum arak sekiranya dia beriman. Dan seorang yang perompak tidak akan merompak sekiranya dia beriman. Okey, yang ketiga, mengesakan Allah dengan berdoa dan bertawakal terhadapnya. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini akan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia yakin bahawa makhluk tidak berkuasa untuk memberikan sesuatu kepadanya. Kita, orang yang kenal Allah, orang yang percaya pada Allah ni, dia akan selalu berdoa dan minta doa kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dengan berdoa dan solat. Okay. Dan kita kalau kata kita lepas sahaja solat, kalau kita tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa tu kita ni adalah orang yang sombong, adalah orang yang tak kenal budi. Okey, apabila dia inginkan kesihatan, dia beriadah, memelihara pemakanan, berdoa, bertawakal dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sakit, dia berikhtiar untuk merawat kesakitan. Pada masa yang sama, dia tidak lupa untuk berdoa, memohon kesembuhan, bertawakal serta berharap kepada Allah. Hebatnya orang beriman. Okey, ni ciri-ciri orang yang beriman. Sakit ke, sihat ke, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sihat, dia teruskan buat something yang boleh menyihatkan badan dia tu, dan dia berdoa agar dikekalkan kesihatan. Bila dia sakit, dia rawat sakit dia tu, dan dia tak lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi kesembuhan. Kita makanlah ubat 4 bakul pun, kalau Allah tak bagi sembuh, kita takkan sembuh daripada penyakit itu. Tapi atas
kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh sembuh daripada penyakit, dan hanya Allah yang kita kena yakin bahawa Allah sahaja yang memberi kesembuhan. Okey, yang keempat, ciri-ciri orang yang beriman adalah kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pencipta, pemberi rezeki dan pentadbir alam, akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menerima apa sahaja perintah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati, sanggup berkorban harta dan diri untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman ni kecintaan dia mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang ataupun dia buat perintah, dia ikut ketentuan Allah dengan sepenuh hati. Bayangkan kita solat ni 5 waktu. Okey. Tapi yang 5 waktu ni pun ada lagi orang yang tak dapat penuhi solat 5 waktu. Padahalnya kalau yang kita tahulah daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu, solat ni asalnya adalah 50 waktu. Nabi turun, Nabi Ibrahim kata, umat kau ni Muhammad tak dapat nak selesaikan 50 waktu solat sehari semalam ni. Lepas tu Nabi naik lagi, minta kurang, banyak kali naik turun, sehinggalah ada 5 waktu sehari semalam solat. Lepas tu turun lagi Nabi, jumpa lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata 5 waktu ni pun umat kau tak mampu nak buat. So Nabi kata, padanlah, cukuplah, aku dah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah dengan 5 ni, aku tak nak minta kurang dah. So kita orang yang beriman, sebagai orang yang beriman, kita kena ikut apa sahaja perintah dan ketentuan Allah dengan sepenuh hati, sanggup berkorban. Kalau sahabat tu dia berkorban sehingga kan, kalau Abu Bakar tu dia bagi semua harta dia pada jalan Allah, dan yang tinggal pada family dia pada masa tu hanya Allah dan Rasul je. Dia kata, aku tak tinggalkan apa-apa selain Allah dan Rasul kepada keluarga aku. Kemudian kita sambung lagi, tengok ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang beriman. Naufal, baca Naufal. Baca ni, ciri-ciri orang yang beriman. Dalam ibadah, terkuat kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Apa tu? Takut. Bukan tak kuat, takut. Takut kepada Allah, mengesakan Allah dalam berdoa. Cinta yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ciri-ciri. Tak mampu nak tidur. Ciri-ciri orang yang beriman, mengesakan Allah dalam ibadat. Dia mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia selalu menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dilakukan. Kita ni nak tak nak, mahu tak mahu, sebelum kita tidur mintalah ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling malas dah tu. Istighfar elok-elok sebelum tidur, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang kita lakukan hari ini.
semoga Allah dalam masa kita tidur tu, supaya kita bangun pagi esok tu dengan kita yang baru, kita yang tak ada dosa maksudnya. Okey, kemudian mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa, yakin dengan kekuasaan Allah, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kita dalam doa kita pun kita selalulah puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita susah sikit salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapalah Allah bagi benda ni kat aku, bala ni kat aku, kenapa tak bagi kat orang lain? Kita kena berdoa supaya Allah tu bantu kita sampaikan hajat kita. Okey. Cinta yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat dan patuh segala perintah Allah dan berkorban demi ketinggian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok. Kemudian kunci ilmu tu. Okey. Fairuz, baca Fairuz hadis ni. Yang biru ni. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasum man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha fil kufri kama yakrahu ay yuqzafa finnar. Okey, terima kasih. Anas bin Malik, Anas menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terdapat padanya 3 perkara ini akan merasakan kemanisan iman. Yang pertama, apa yang kita boleh, apa ciri-ciri orang yang merasa kemanisan iman ni? Yang pertamanya adalah dia mencintai Allah dan Rasulullah mengatasi segala-galanya. Dia, Allah lah segala-galanya. Sayang kepada harta dia, sayang kepada mak ayah dia, sayang kepada family dia tu, itu yang lain. Tapi aku sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih pada segala-galanya, lebih daripada harta aku, lebih daripada keluarga aku, lebih daripada segala-galanya. Okey, yang kedua, dia tidak menyayangi seseorang melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang kepada mak ayah dia kerana Allah, dia sayang kepada kawan-kawan dia kerana Allah. Tapi kita sekarang kita tengok orang-orang yang duk couple lah betul kan, saya sayangkan awak kerana Allah. Islamik bunyinya kan. Jangan guna ayat ni pula untuk tujuan yang lain. Okey, ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Okey, kalaulah kita tu dah membuat satu perkara yang buruk, kita benci untuk kembali kepada perbuatan yang buruk tu, seperti mana kita tak suka kalau kita ni dicampak ke dalam api neraka. Suka ke masuk neraka? Nak masuk? Tak kan? So, bila kita dah menyesal tentang satu perbuatan yang buruk, jangan ulangi, jangan buat balik benda tu. Okey. Dan kita tengok dekat aktiviti. Okey, Saidina Umar Al-Khattab keluar ke pinggir kota Mekah. Beliau berjumpa dengan seorang pengembala yang sedang menjaga kambing tuannya. Saidina Umar berkata kepadanya, "Wahai pengembala, juallah kepada saya seekor kambing gembalaanmu." Pengembala menjawab, "Saya hanyalah seorang hamba yang bertugas menjaga kambing ini." Saidina Umar menguji lagi dengan berkata, "Beritahulah tuanmu bahawa kambing itu telah dimakan oleh serigala." Pengembala itu menjawab, "Kalau begitu, di manakah Allah Subhanahu Wa Taala?" Apabila mendengar jawapan pengembala itu, Saidina Umar menangis. Kemudian beliau membeli pengembala yang berstatus hamba itu daripada tuannya dan memerdekakannya. Okey.
bincangkan iktibar yang dapat dipelajari daripada kisah ini. Awak rasa apa iktibar dia daripada kisah yang nombor 1 ni? Kita So jadi janganlah kita menipu pada orang. jangan menipu pada orang. Lagi? Orang lain? Nafis, apa iktibar daripada kisah ni? Ain? Sedar bahawa Allah sentiasa melihat kita. Okey, sedar bahawa Allah sentiasa melihat kita. Maksudnya dia nak kata kat sini, pengembala ni adalah seorang pengembala kambing, seorang hamba yang beriman. Padahal dia boleh je nak tipu. Betul juga kan apa yang orang ni cakap. Kalau aku jual seekor pun, kalau aku cakap kambing tu hilang, kambing tu dia kena makan dekat singa ke, harimau ke, serigala ke, tuan dia tak ada masalah pun, mesti dia percaya. Betul lah, harimau kan makan kambing, serigala kan makan kambing. Tapi dengan iman yang ada dalam diri dia tu, dia pun jawab lah, aku boleh nak tipu, tapi menipu tuan aku satu hal, lepas. Tapi di mana Allah SWT? Dia percaya Allah tu maha mendengar, lagi maha melihat. Okey. Okey, setakat itu saja kelas kita untuk kali ini, perbincangan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang dikongsikan pada kali ini akan mendapat manfaat dan pengajaran yang baik untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.